أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat lagi kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita berhimpun di dalam Masjid Al-Arifin Padang Katung pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua diberkati dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya saya ingin mengucapkan jutaan dan juga ribuan terima kasih kepada barisan pentadbiran Masjid Al-Arifin Padang Katung kerana menganjurkan program, dan tidak dilupakan juga kepada yang berbahagia Ustaz menjemput kami, dan seterusnya saya teruskan kepada forum kita pada pagi ini, iaitulah insya-Allah yang telah pun diperkenalkan oleh yang berbahagia Ustaz Khidir sebentar tadi. Panel kita yang pertama untuk malam ini iaitulah Sahibus Samahah Profesor Madya Datuk Arif Perkasa, Datuk Muhammad Asri bin Zainal Abidin selaku Mufti Negeri Perlis, dan juga yang berbahagia Sahibul Fadilah Ustaz Said Abu Bakar bin Said Kamal Baharin Jamalul Lail, Ahli Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya saya nak terang kita punya konsep perjalanan forum kita pada malam ini. Baik, pertamanya iaitulah di pusingan yang pertama saya akan menjemput panel kita yang pertama, Sahibus Samahah Datuk, untuk memberikan sedikit penerangan berkaitan dengan ambang Ramadan, dan begitulah juga untuk panel kita yang kedua untuk memberikan sedikit penerangan berkaitan dengan ambang Ramadan ini. Kemudian pada pusingan yang kedua saya akan ajukan satu soalan sahaja kepada kedua-dua panel kita, dan pada pusingan yang ketiga iaitulah akan ada satu sesi yang berikutnya yang ataupun kita boleh kenali sesi tersebut dengan antum tanya huma jawab. Iaitulah tuan-tuan dan puan-puan tanya, dua-dua yang dekat hadapan ni jawab. Ni pakat duk laban tolak dah ni. Nak bagi Ustaz Syed mula dulu. Jadi kalau ada mufti kata macam tu, Ustaz Syed dia tak boleh tolak dah lah. Tuan-tuan, saya mengharapkan selepas daripada pusingan yang kedua, selesai saya mengajukan kedua-dua soalan kepada kedua-dua panel, saya mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan boleh untuk mengajukan soalan. Lah ni dah boleh siap-siap soalan tuan-tuan, dah boleh siap-siap untuk menulis. Kalau nak passing kat hadapan pun boleh. Kalau nak pi dekat mikrofon yang disediakan berwarna oranye kat situ pun boleh. Ataupun kalau nak WhatsApp satu nombor yang begitu cantik pun boleh. 013-515-6464. Nombor serak tu. Nombor saya. Kan? Macam tuan dia juga. 013-515-6464. Hantar mesej pun boleh. WhatsApp pun boleh. Saya yakin nombor saya elok sekali lah tadi, insyaAllah. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan, tanpa membuang masa lagi, saya dengan ini ingin meneruskan kita punya forum Amang Ramadan kita pada malam ini dengan kita mulakan dengan yang berbahagia Sahibul Fadilah Ustaz Said untuk memberikan sedikit penerangan kepada kita berkaitan dengan ambang Ramadan. Dipersilakan yang berbahagia Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya kasihi Tuan Moderator, panel utama, Sahibus Samahah, Datuk Mufti, muslimin muslimat dan rahmati Allah sekalian. Dalam satu hari, 2 hari lagi, tak berapa hari lagi, kita akan masuk dalam fasa baru dalam bulan Ramadan. Kita berada di hujung Syaban. Kita akan masuk dalam satu ibadah kedua terbesar di dalam Islam, iaitu ibadah puasa. Yang pertama sebenarnya puasa, salat. Jadi kita nampak di hujung-hujung ni dia ada satu sebab di hujung-hujung Syaban, bila kita nak masuk Ramadan, forum ni diadakan untuk memperingat kita, untuk kami di hadapan ni, dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, supaya macam mana kita nak istiqbal untuk kita menghadapi Ramadan yang akan datang. Sebelum itu kita perlu lihat bulan Ramadan, setiap ibadat yang difardukan kepada kita, al-ibadatu mu'allalatun
bimasalihil khalq. Apa saja ibadat yang difardukan, hendaklah dia akan kembali kepada maslahah makhluk tu. Allah Ta'ala tak akan fardukan sesuatu perkara untuk menyusahkan kita. Sudah semestinya dia mu'allalah, maksudnya Allah sebab utama difardukan tu untuk maslahah hamba-hamba tu sendiri. Jadi puasa difardukan untuk kita. Setiap perkara yang Allah Ta'ala fardukan, dia ada hikmah dia. Jadi kita sebagai hamba ni, dia ada perkara ta'abbudi, ada perkara yang kita boleh nampak hikmah. Kita kena cuba cari hikmah dia. Ya Yahya khuzil qitab bil quwwah wa atainahu al hikmah. Yahya, kamu ambillah kitab ni dengan amallah dengan sungguh-sungguh. Wa atainahu, dan kami akan berikan hikmah. Hikmah tu ada dalam setiap benda. Jadi hikmah kita dalam puasa ni apa, tuan-tuan? Turja'un kot. Allah Ta'ala sebut jelas, kan? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Difardukan kepada kamu puasa seperti mana umat yang terdahulu, la'allakum, moga-moga kamu bertakwa. Takwa inilah yang satu perkara yang paling susah sekali nak dapat. Susah nak dapat macam mana? Takwa ni kita nak bagi contoh. Kalau kita duduk sebut takwa, terjemah jadi takut. Dia macam ni. Tuan-tuan cuba bayang jika kita jalan di satu lorong yang dipenuhi dengan duri, dan lorong tu orang gempak pula. Dekat sini ada sarang ular, dekat sini ada sarang nu, dekat ini sarang ni. Tuan-tuan jalan macam mana? Saat-saat tengok atas, saat-saat tengok bawah, langkah pelan-pelan. Macam itulah satu orang yang bertakwa dengan Allah. Dia tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Dia tinggal itu bukan tinggal, dia jauhkan. Dia takut. Syubhat dia tinggal. Takwa ni satu makam yang tinggi. Bila kita lihat apa ni di antara benda yang lain, dalam puasa juga, puasa ni satu yang mendidik kita satu bulan. Macam kita kata, dia cas baliklah kita punya bateri tu. Puasa ni satu amal ibadat yang ikhlas. Mana tak ikhlasnya, tuan-tuan? Dalam sesuatu-satu ibadat yang lain dan dalam satu-satu syariat ada haram dan halalnya. Tetapi di dalam puasa, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan benda mubahat. Yang selalunya kita boleh minum waktu siang, kita tak boleh minum. Kita kena tidak boleh bersama isteri, dan benda tu halal bagi kita. Makan dan minum juga halal bagi kita. Tapi pada ketika itu kita diharamkan. Itulah satu perkara yang Allah Ta'ala didik kita. Jika perkara yang harus sebelum ini pun kita mampu tinggal, apatah lagi benda yang tentu dah haram lagi kita tak buat. Satu orang kata apa? Proses daurah tadrijiyah, dia punya satu orang kata apa, macam kursus dalam saban hari selama 30 hari itu kita berasa dicas untuk kita kembali. Macam tu jugalah pada bulan-bulan, pada minggu-minggu yang biasanya pada bulan hari Jumaat, kita solat Jumaat, kita dengar khutbah. Yang tu ialah untuk mingguan, tapi ini untuk tahunan. Satu bulan Allah Ta'ala bagi kepada kita untuk kita. Last sekali, apa yang kita dapat lepas kita bertakwa? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Apabila kita bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan bagi jalan keluar. Ayat ni boleh ditulis bermacam-macam tajuk.
Apabila kita bertakwa dalam memilih isteri, jadi alhamdulillah kita dapat isteri yang baik. Jika kita bertakwa dalam kita mendidik anak, insya-Allah anak kita tak jadi anak yang derhaka. Jika kita bertakwa, Allah Taala akan jadikan jalan keluar. Macam tu jugalah apabila satu orang tu nak bercerai. Bertakwa dalam bercerai. Nak bercerai apa kena bertakwa? Cerai tak boleh ketika marah. Cerai kena cerai sunnah, dalam keadaan tuhur, macam-macam. Supaya apa? Yaj'al lahu makhraja. Mungkin dah ada harapan untuk irja, untuk rujuk balik. Sekian tu sajalah kot, insya-Allah, untuk pusingan yang pertama. Jazakumullah khairan katsira. Kita ucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Said di atas mukaddimah kita berkaitan dengan ambang Ramadan. Dan untuk kita menjimatkan masa, mungkin nampak tuan-tuan dan puan semangat nak mengajukan soalan, mukaddimah daripada Datuk kita akan skip, kita tanya terus. Ada kat soalan kat Datuk, rugi tuan-tuan dan puan kita bagi bunga-bunga kat Datuk ni kita ambil isi je. Bunga-bunga ekor kepala tak payah. Kita ambil isi yang padat daripada Datuk. Jadi mudah-mudahan kita akan mendapat manfaat yang banyak daripada diskusi forum kita pada malam ini, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan yang dimuliakan, saya teruskan kepada pusingan yang kedua. Saya nak ajukan soalan yang pertama kepada yang berbahagia Datuk. Jadi boleh saya nak minta, terkadang Datuk ada baca dalam satu kata-kata daripada Ibn Abbas. Saya tak pasti sama ada Ibn Abbas atau Ibn Mas'ud yang menyatakan al-fitr mimma dukhil wa laysa mimma khurij. Yang tu. Tetapi terkadang kalau kita termuntah tak batal puasa. Memuntahkan diri dengan sengaja batal puasa. Cucuk vaksin tak batal puasa. Cucuk yang tambah-tambah vitamin, kekuatan dan sebagainya, benda-benda tu membatalkan puasa. Jadi nak minta mungkin Datuk boleh bagikan kepada kita yang hadir pada malam ini bagaimana untuk kita nak mudah faham. Bagaimana untuk kita nak mudah tahu satu konsep supaya apa yang membatalkan, apa yang makruh dan apa yang tidak membatalkan. Dipersilakan yang berbahagia Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Al-Fadhil Ustaz Usi dan Fadhil Ustaz Said sebagai ahli panel. Saya minta pendekkan untuk jimat masa. Lagipun macam letih sikit. Saya daripada Melaka forum. Habis forum, driver saya bawa saya balik. Terus forum yang tuan-tuan tengok semua mufti tu malam kemarin ni live. Lepas forum tu saya pun naik kereta dari Melaka pukul 12.40 terus bertolak ke Perlis kerana nak hadir majlis tauliah peguam syar'i. Pukul 5.40 sampai 5 jam. Driver saya jadi Superman. Betul. Hadir pukul 9 tu. Sampailah tengah hari pergi khutbah. Lepas khutbah balik khutbah ni Zat, petang kayuh bersikap pula dengan mana Ketua Hakim Terengganu mari, Pahang, kemudian program-program syar'i, Bank Islam, CEO Bank Islam. Malam tu bagi ceramah lah. Pagi tadi dah nak ni sekat, ada macam-macam orang pula main kan. Betul main program tadi. Tak ada nak tahu soalan apa. Apa hari ni kita tanya apa soalan apa benar kan? Tadi macam mana soalan tadi? Berkaitan dengan cara untuk kita nak tahu. Yang saya baca apa tadi? Al-fitr mimma dukhil wa laysa mimma khuruj. Itu riwayat Ibnu Abbas, al-fitru mimma dakhal wa laysa mimma yakhruj. Ibnu Abbas dia menyebut mimma dakhal yakni daripada makanan yang menyebabkan terbukanya puasa itu apa yang masuk, bukan apa yang keluar. Jadi yang masuk itu apa? Yang masuk yakni makanan lah dulu. Bukanlah sesuatu yang masuk itu apa yang bukan makanan. Kita sedut angin masuk, dia bukan makanan, kan? Dan juga apa yang masuk itu dia tidak masuk ke dalam jauf.
Masuk, orang panggil dalam bahasanya masuk ke dalam perut lah, ke dalam betul, rongga dalam betul, yang rongga dalam itu membantu atau menguat ataupun mengganti makan ataupun minum. Ini disebut oleh para ulama, antaranya saya nak buat contoh. Orang zaman dulu, hatta kita tengok Nabi SAW, baginda pakai celak. Celak ni sesuatu yang meluas. Orang pakai. Kalaulah sesuatu yang masuk melalui mata, boleh masuk ke dalam, mengalir masuk ke dalam mata ni, jadi batal puasa. Tentu akan ada hadis Nabi larang orang pakai celak pada bulan puasa, pasal benda tu meluas. Tapi tidak ada. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, bahawasanya ini menunjukkan bahawasanya benda yang masuk dalam keadaan yang macam tu, dia tidak membatalkan puasa. Tak batal puasa. Termasuk jugalah kita buat ubat mata lah apa, dia tidak membatalkan puasa. Kalau dia rasa di sini, dia belum lagi jauh. Melainkan kalau dia rasa macam menitik nak masuk ni, dia ludah lah. Itu bukan perkara yang disengajakan. Dia begini kaedahnya secara umum. Dia panggil al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak akan dihilangkan, tidak akan hilang disebabkan dengan syak. Ini selalu dalam kuliah saya duk sebut kaedah. Dia hamil. Cak ayam lah. Okey. Boleh dengar kan? Tuan-tuan dengar saya cakap? Okey. Tak mana saya cakap ni? Al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin ia tidak hilang disebabkan syak. Yakin ni apa? Sesuatu yang kita yakin. Misalnya tuan-tuan semayang, ada ambil uduk dah semayang, duduk tengah semayang, yakin sah semayang. Tiba-tiba dia rasa macam buang angin. Tak buang angin aku ni, rasa macam buang angin, tapi tak pasti buang angin ke tak. Yang yakinnya wuduk ada. Yang syaknya apa? Buang angin ke, dah terbuang angin ke belum? Faham kan maksud saya kan? Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari dan juga Muslim, Nabi sebut la yansarif hatta yasma'a sautan au yajida riha. Jangan berhenti semayang sampai dengar bunyi. Oh, kerasakan Tok Imam terkejut. Hatta dengar bunyi atau dapati bau. Maksud Nabi apa? Maksudnya selagi benda tu di peringkat duk syak, dia tak boleh batalkan benda yang yakin semayang tu sah. Tuan-tuan faham maksud saya? Di atas kaedah ini dia panggil al-yaqinu la yazulu bisyak. Dia pecah di atas kaedah ni. Dia sebut al-aslu baqa'un makana ala makana. Asalnya dalam hukum ni kekal apa yang asas, apa yang di atas itu, di atas benda tu, sehingga terbukti sebaliknya. Saya buat contoh. Ni tuan-tuan, contoh ni selalu saya buat pasal contoh ni dia klasik dan mudah faham. Tuan-tuan duduk dengar kita punya forum malam ni. Tuan-tuan dengar forum ni, duduk tengok satgi persembangan kawan. Satgi masuk Isya. Bila masuk waktu Isya, aku ni ada wuduk ke tak ni? Dia mari syak. Tapi yang yakinnya dia, tadi ada wuduk, tadi semayang apa? Maghrib. Yang syak apa? Batal ke? Belum. Tadi
batal ke tak batal, tak tahu. Mai dah tua sikit dia nak lupa. Tadi aku pergi bilik ayam ke tak? Tu kira kuih kalut lah. Kira ada wuduk ke tak? Ada ke tak? Ada. Sebab yakinnya ada, syaknya batal. Hak sebaliknya macam mana? Nak main maghrib tadi, mandi, pi bilik ayak apa semua, keluar daripada toilet bilik ayak, pakai baju. Aku ambil wuduk ke tak tahu. Hak tu dia sebaliknya. Tapi yang confirmnya tadi memang tak ada wuduk lah, dia pergi bilik ayak dah semua, betul tak? Yang syak dia apa? Boleh jadi tadi masa mandi tadi ambil wuduk ke kot. Itu syak. Yang yakinnya apa tadi? Buang ayak. Kan? Yang yakinnya buang ayak. Tu yakin. Atas kaedah tadi, kira ada wuduk ke tak? Ada wuduk ke tak? Kalau tak ada jawab ni, saya nak berhenti lah bodoh ni. Ada wuduk ke tak? Tak ada. Sebab yakinnya tadi, yang syaknya apa? Yang syaknya mungkin wuduk. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Yakin tidak hilang disebabkan syak. Tidak hilang dengan syak. Okey. Atas kaedah itu dia panggil baqaun makana ala makana. Dia pecah atas benda tu. Satu benda kekal atas benda tu. Saya buat contoh lagi sebelum nak pergi. Buat contoh lain dulu. Sila. Bagi jawab, bagi kaedah nak jawab. Okey. Okey. Kita duduk malam kita tak puasa. Tuan-tuan puasa belah malam ke siang? Siang. Okey. Belah malam kita tak puasa. Jaga-jaga pagi, tengok gelap lagi. Bini kata, subuh dah kot. Tak lagi ni. Boleh makan ke tak boleh makan? Boleh makan tak boleh makan? Sebab apa? Asalnya tadi apa? Boleh makan. Pasal malam kan? Malam kita tak puasa. Syaknya telah masuk subuh. Faham? Kita pergi bagi terbalik. Dah petang. Member kata, masuk dah ke maghrib kan? Tak lagi. Aku duk rasa macam masuk. Seorang kata, tak lagi kot. Boleh makan tak boleh makan? Tak boleh jawab ni, nak berhenti. Boleh makan tak boleh makan? Tak boleh, sebab yang yakinnya kita wajib puasa. Sekarang tak boleh makan. Yang yakinnya kita tak boleh makan. Yang syaknya masuk tak masuk. Itu syak. Hak tadi yang yakinnya boleh makan. Syaknya boleh berhenti, kena berhenti ke tak? Al-yaqinu la yazulu bisyak. Kekal. Okey. Sama juga kita dalam hidup harian ni. Satu orang kita kenali dia sebagai Muslim. Dia jadi imam. Member mahabat kata dia tu, dia pun kata murtad lah. Tapi setahu kita, yang kita pernah jumpa, dia punya bersyahadah, dia pernah main masjid, dia Muslim. Dia jadi imam ke, dia sembelih. Kita boleh makan tak boleh makan? Boleh makan tak boleh makan? Boleh, sebab hak yakinnya dia Islam. Hak syak ya, dia pun kata dia murtad. Kalaupun kata dia murtad sungguh pun tak rosak apa kita. Pasal kita atas kaedah. Sebaliknya, satu orang tu kita duk tahu duk sembah berhala ke apa. Depa habaq kata, katanya dia ni masuk Islam. Dia sembelih bagi kat kita. Boleh makan ke tak? Sebab yang yakinnya apa? Yang syaknya kata dia masuk Islam. Faham tak? Puasa kita apabila cukup syarat, sah dengan yakin. Kalau ada orang kata puasa kita batal dengan syak, batal kot puasa aku ni. Kod-kod ni dia tak main. Pasal dikekal di atas status asal, namanya
yakin. Boleh ke? Orang Padang Katung, faham tak? Jadi ini kaedah. Sebab itu agama nak memahami fiqh, fahami kaedah-kaedahnya. Jadi apa-apa pun hukum, kalau orang kata, ada orang kata batal vaksin, ada orang kata batal, ada orang kata tak batal, kami ni tak tahu belah mana. Hak confirm puasa cukup syarat sah, betul tak? Hak duk dalam Facebook kalau apa duk kata batal tu baru peringkat apa? Syak. Macam kita kata tadi, syak tidak boleh membatalkan yakin. Melainkan satu orang datang dengan dalil yang terang, baru kita kata batal. Tuan-tuan faham maksud saya? Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Kita ucapkan kepada yang berbahagia Sahibu Samah Datuk di atas penerangan kepada kita tadi. Kita risau juga Datuk 2 kali tanya, tak boleh jawab, nak berhenti. Sebab tuan-tuan boleh jawab insya-Allah. Jadi ala kulli hal, tuan-tuan dan puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya duduk nampak macam belah-belah ni kita ada yang rapat-rapat sikit tu. Saya minta untuk kita duduk anggang-anggang sikit, duduk depan-depan sikit. Kita risau kot ikut ada orang main snap gambar, risau juga ni. Dan orang sebar-sebarkan dalam majlis ilmu kita berlaku penjarakan yang tidak dijaga ni. Tuan-tuan, boleh ambil kursi yang sandak-sandak tu. Dia dinding pun tak cukup malam ni. Ambil kursi, boleh main duduk di tengah sikit. Kita risau dinding ni kurang, Ustaz Khadir kena tambah dinding sikit. Baik, tuan-tuan dan puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita teruskan kepada soalan kita pada pusingan yang kedua ini, iaitu kepada yang berbahagia Ustaz Said. Baik, Ustaz, saya nak tanyakan kepada yang berbahagia Ustaz berkaitan dengan apakah relevannya kaitan zakat fitrah dengan puasa. Sampai kan ada orang yang baru lahir pun sebelum terbenamnya matahari di hari terakhir puasa, kita nak kena bayar zakat untuk dia. Apa relevan kaitannya benda ni, puasa dengan zakat fitrah? Minta yang berbahagia Ustaz kongsikan kepada kita. Dipersilakan yang berbahagia Ustaz. Terima kasih Tuan Moderator. Muslimin muslimat dirahmati Allah, zakatul fitr, zakat fitrah ni, pertama sekali sebelum saya jawab soalan, zakat fitrah ni wajib ke tak? Ada khilaf tak? Ada. Macam sebab tu Datuk Mufti selalu duk sebut, nak cari benda tak ada khilaf ni susah. Ada khilaf. Okay. Tapi bukan nak sebut benda tu, nak bagi tahu kata keempat-empat mazhab setuju kata zakat fitrah ni wajib. Cuma perbezaannya Hanafiyah dia kata wajib, yang lain kata fard. Apa beza wajib dengan fard tu? Sebab Hanafi kata dalil yang mewajibkan tu dalil dia zanni. Zanni macam mana? Kan Nabi sebut dalam hadis Bukhari dan Muslim, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr sa'a min at-taman aw sa'a min sya'ir. Farada tu dalam bahasa Arab asal dia maknanya qaddara. Jadi Nabi nak tentukan qadar, sebab tu sa' min at-tamar. Ada yang kata lagu tu. Dalam Ihkamul Ahkam Ibn bin Daqiq al-Aid sebut ada golongan yang kata tak wajib. Farada tu bukan masuk wajib, masuk dia asal perkataan dia. Tapi isti'mal dalam syarak farada masuk dia wajib lah. Okey. Jadi wajib. Yang kedua wajib dia tu kepada siapa? Macam Ustaz apa ni Ustaz Syafi'i sebut tadi, wajib kepada semua orang Islam lah, kan? Semua, kecil, besar, tua, sakit, semua kena. Gila. Sebab apa? Dan apa kaitan dia dengan puasa? Okey. Yang pertama sekali pasal apa kaitan dia dengan puasa tu, apabila kita sebut tu, Imam Nawawi sebut dalam Majmu', dan perkara yang sama juga disebut oleh Al-Buhuti dalam Kasyaful Qina'. Dia kata zakatul fitr ni zakatul khalq. Zakatul khalq yuradu biha zakatul nafs. Maksudnya zakat nyawa. Zakat nyawa, zakat penciptaan. Ibn Sa'd disebut
apabila Allah Ta'ala bagi umur kita tu panjang cukup setahun, so kita kena bayarlah sebagai tanda berterima kasih. Macam itulah. Sebab tu dia tak kira siapa, yang baru lahir pun kena. Tapi kewajipan tu ke atas siapa? Yang tu pokok bincang lah. Yang mampu bayar sendiri. Yang di atas wali dia lah, penjaga dia lah. Cuma isteri ada khilaf. Ada pendapat fuqaha kata isteri dia kena bayar sendiri. Li isy'ar, untuk dia menzahirkan syiar tu. Ada yang kata suami kena bayar, tapi saya pergi balik jangan dia berkelahi bab ni, tak padan dengan RM7 tu. Okey. Kemudian bila kita sebut dia kaitan dia dengan puasa, dia ada hadis Nabi sebut dia untuk tu'matul masakin. Untuk bagi makan kepada orang yang pada apa? Pada orang miskin. Tu'matul masakin. Kemudian untuk orang miskin ni dia berasa apa? Bila di hari raya tu, bila dapat rubuk mayit bagi kan? Mayit bagi rubuk, dapat rubuk apa semua ni, dia boleh rasalah bergembira di hari raya tu sama dengan orang yang kaya. Dia boleh berasa gembira. Dia boleh berasa tumpang. Orang kata apa? Tumpang apa ni seronok. Kemudian dia juga tuhratul lis-shaim. Tak bagi lalu azan lah. Sila. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita sambung kaitan zakat fitr dengan puasa ni. Nabi SAW sebut tuhratul lis-shaim minal lagwi wal rafas. Dia menyucikan orang yang puasa daripada rafas. Rafas ni kata-kata keji.
Dan larui ni kata-kata lara. Lara ni kalamul batil. Cakap tak ada tenggelam punca, cakap duk merapu bulan puasa. Dengan zakat itulah dia menyucikan, Nabi sebut. Rafas ni kata-kata keji, mencarut, kadang-kadang terlajak, marah kat siapa atau bulan puasa, tengah puasa lupa maki hamun dia. Dengan RM7 itulah, kan? Dengan RM7 itu dia insya-Allah dapat menyucikan. Itulah kaitan dia. Kemudian yang tujuan di antara yang saya sebut tadi, li'ighna'ul masakin. Dan ni fuqaha sebut banyak tempat, li'ighna'ul masakin, untuk mengayakan orang-orang miskin. Supaya dia boleh apa? Supaya dia boleh berseronok bersama-sama juga tu ayah. Jadi orang miskin pada ketika kalau kita imbau baliklah macam mana zakat ni. Dulu zakat ni perlih di antara negeri yang pertama yang fatwa kan kata zakat ni boleh bayar dengan duit. Ketika tu semua bakat bayar dengan qutil balad, bayar dengan beras. Jadi negeri-negeri semua bayar dengan beras. Dia tak larat betul mana nak simpan beras ni, makan bubuk lah. Sebab tambah di Kedah pula kan dengan perlih. Pakat buat padi masing-masing. Padi buat dulu makan sendiri. Ada jelapang di rumah. Betul tak? Kau siapa tak nak tengok jelapang? Jadi bila bila jadi macam tu, beras tu jadi benda yang bila perlih fatwakan, dan waktu tu ada tentangan lah. Kemudian negeri lain semua buat macam tu. Cuba tuan-tuan bayang ketika tu. Nabi SAW kata sa'a minat tamar. Maksudnya ketika tu orang miskin ni sa'a minat tamar pun tak ada. Orang miskin ni dia tak ada apa dia nak makan. Sebab tu yang diwajibkan zakat fitrah ni kepada siapa? Yang diwajibkan kepada semua orang yang ada makan yang lebih daripada sehari. Yang tu jumhur lah. Hanafi kata kena ada nisab dulu. Pembayar zakat ya baru boleh baru kena zakat fitrah. Hak takat ada 3,000 tak payah bakat zakat fitrah lagi. Jumhur kata macam itulah. Pegang yang jumhur lah, kena bayar lah. No? Okey. Jadi macam itulah. Sa'a minat tamar pun tak ada. Satu cupak tu macam Petang Mufti dah, cupak Madinah. Cupak tu kecil dah. Maksudnya sampai tak ada untuk bagi. Dia tak ada nak bagi apa. Untuk dia bersama-sama boleh raya. Okey, sekian. Jazakumullah khairan katsira, kita ucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Said di atas penerangan berkaitan dengan kaitan di antara zakat fitrah dan juga bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa-apa pun kita jangan lupa untuk bayar zakat fitrah kita di dalam bulan Ramadan insya-Allah. Baik, seterusnya tuan-tuan, saya dah terima ada banyak soalan di tangan ni. Dekat dalam telefon saya ni dah ada lebih kurang ada 4 soalan ataupun 5 soalan, dan dekat kertas pun dah ada 1. Saya yakin yang kertas ni mai daripada pihak ikhwah, akhwat kita daripada sebelah tirai di balik setar sana kan, sitrah dah. Jadi kita nak minta yang berbahagia Datuk dulu untuk soalan yang pertama berkaitan dengan sahur Datuk. Waktu sahur ni, sebab kebetulan benda ni sama dengan hajat diri sendiri. Sebab pengalaman dulu di asrama, ada yang kata bila mangkit ni dah terlewat ni boleh lagi kita nak makan. Orang tengah hazam, makanan duk ada boleh lagi makan asalkan duk dalam talam, asalkan apa yang ada dalam mulut. Macam-macam pandangan. Sampai habis la ilaha illallah, dia kalut minum air Datuk. Jadi nak minta Datuk bagi penerangan kepada kita berkaitan dengan sampai mana sebenarnya kita nak kena makan sahur ni. Dipersilakan yang berbahagia Datuk. Bismillah. Saya tengok sebelum tu ada soalan kadang-kadang belah orang perempuan ke mana belakang hantar mai. Cuma saya nak nasihat bila soalan mari tu kita hantar terus. Kita tak usah baca, pasal bila kita baca kesian kawan yang tulis tu mungkin dia tak mau orang baca. Tapi memang kita ni kadang-kadang sorak orang tu kita minat nak baca. Okey, tak apa. Jadi soalan tentang sahur dia. Sahur. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan Imam Muslim, Aisyah kata, Inna Bilal yu'adzin bil-lail. Bilal ni azan pada waktu malam. Maksudnya Nabi ni ada 2 muazzin kan.
Nabi ada Bilal, Nabi juga ada Abdullah ibnu Umi Maktum. Nabi juga ada Abu Mahzurah yang Nabi hantar di azan Mekah. Okey. Inna Bilal yu'azzim bil-lail. Bilal ni azan pada waktu malam, kata Aisyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu Umi Maktum fa innahu la yu'adzinu hatta yatla' al-fajr. Makan dan minum sehingga azannya Abdullah ibnu Umi Maktum. Kerana dia tidak akan azan melainkan setelah terbitnya fajar. Maksudnya last sekali boleh makan sehinggalah apabila masuknya waktu subuh yang sebenar. Di Perlis ni ada 2 azan. Azan yang pertama tu boleh makan lagi. Kan? Quran kata macam mana? Kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Makan dan minumlah sehingga jelas bagi kamu antara benang putih dan hitam daripada fajar. Yang ni lagi tak masuk waktu subuh, setakat azan yang pertama masih lagi boleh makan. Hak tu dulu. Ada, kalau kita tengok dalam jadual ni, kita dah sebut tak tahu dah, dia tulis waktu imsak 10 minit sebelum masuk subuh tu dia kata kena berhenti dah. Dia tak kena berhenti, tapi kalau nak berhenti baguslah, tapi tak kena berhenti. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang daripada Zaid meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Harithah dia meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama wa shalla thumma qama ila shalah. Kami bersahur dengan Nabi, kemudian Nabi itu bangun untuk menunaikan salat. Anas tanya Zaid, kam kana bainal azani was sahur? Berapa tempoh antara azan dengan sahur? Hak Nabi, hak pengalaman Zaid lah. Pengalaman Zaid. Zaid dia bukan tiap-tiap hari dia bersahur dengan Nabi. Aisyah lebih tiap-tiap hari, mungkin lebih kerap lah di isteri Nabi. Tapi pengalaman dia, kata Zaid, qadru 50 ayat. Kadar 50 ayat. Kadar 50 ayat ni kadar baca 50 ayat. Itu bukan menunjukkan kadar tu mesti berhenti, tapi maksudnya pengalaman dia dengan Nabi, kadar sebelum tak antara 50 ayat tu kita baca, kata berapa minit lah, ambil lah 10 ke 15 minit, 10 minit, dia kata kadar tu Nabi berhenti. Tapi bukan menunjukkan Nabi kata tak boleh makan dah, tapi kadar Nabi, pengalaman Zaid. Tapi Aisyah radhiyallahu anha memberitahu bahawasanya Nabi SAW kata makan dan minum sampai orang azan. Sampai orang azan. Okey. Habis bab, selesai bab tu. Kita pi bab hak ustaz tanya tu. Pengalaman di asrama. Asrama ni tak boleh jadi dalil. Di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di mana Nabi SAW kata idza sami'a ahadukum an-nida wa ina'u fi yadihi atau kama qala, ataupun seorang kamu mendengar azan sedangkan minuman masih di tangan dia, Nabi kata jangan dia berhenti hatta yaqdiya hajatah, sehingga dia selesaikan hajat dia. Hadis ni di kalangan para ulama minoriti mereka kata boleh amal. Tetapi majoriti para ulama mereka kata hadis ni tak boleh kita amalkan, bukan kerana kita tolak Nabi, tapi kerana kita rasa hadis ni tak kongruen, tidak tally dengan hadis-hadis lain yang kata setakat azan saja. Jadi mereka jadikan itu sebagai illah, sebagai punca hadis ni mungkin ada kekeliruan rawi yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Abu Daud dalam masalah ni. Jadi mereka kata tak diamalkan. Itulah pegangan jumhur. Dia kata tak diamalkan kerana ayat Quran kata sampai masuk fajar. Hadis sahih lebih sahih daripada tu kata
sehingga azan Abdullah Ibn Maktum. Tapi yang kalau nak ikut hadis ni, lagi mana tak selesai, walaupun azan boleh duduk makan lagi sampai selesai di tangan tu. Jadi kemudian dia kata tidak muntabit. Tak muntabit ni maksudnya, kalau di tangan tu apa? Bekas besar, lambatlah. Bekas kecil. Maka kita nasihatkan di atas qaul jumhur, dengan azan berhenti. Dengan azan berhenti. Maka itu lebih mendekati kepada jumlah-jumlah dalil yang lebih banyak. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Banyak lagi Datuk soalan ni. Tanya biar sebelum orang nak azan dah. Jumhur kata hak masa dalam mulut ludah. Kalau berdasarkan hadis tu, minoriti kata yang tu boleh habiskan dulu. Jangan duk tunggu ni pinggan aku ni sepinggan lagi ni. Nasi kandang ni. Kalau kan tu lagi 15 minit lagi ambil. Okey Datuk, saya nak ajukan 2 soalan je lagi kepada Datuk. Iaitu yang pertama berkaitan dengan ada orang dia tak solat tarawih lagi untuk malam yang first sebab tak puasa lagi Datuk. Yang tu dulu sebelum kita teruskan soalan yang kertas. Dia beza sikit. Kita ni kita sebab tu kita tengok nak bulan. Kita berdasarkan qamariyah nak bulan. Hari ni masuk dalam perkiraan Islam ni dengan masuknya apa? Maghrib. Bila masuk maghrib, masuk Ramadan. Sebab tu kita buka puasa, sebab tu dah next day. Dia adalah hari yang berikutnya. Sebab tu bila masuk maghrib, artinya telah masuklah Ramadan sebenarnya. Telah berakhirlah hari tadi. Hari yang sebelumnya. Yang berakhir hari itu ialah dengan berakhirnya waktu asar. Maka di atas itu, maka Ramadan telah masuk, maka tarawih itu ialah pada hari Ramadan, maka orang menunaikan tarawih lah. Walaupun ada qaul yang berbeza, tapi hari telah masuk. Maka dengan itu pendapat kebanyakan para ulama bahawasanya tarawih telah dimulakan pada demikian, dia lebih sahih dalam masalah. Dan soalan yang ketiga iaitulah apa yang ni luar daripada perbincangan tajuk kita sikit, iaitulah soalan daripada kertas, apakah hukum meletakkan pemisah seperti tirai ketika mana majlis ilmu di dalam masjid Datuk? Mungkin nak tengok janggut Ustaz Said ke, tengok janggut Datuk makin nipis mai kat saya, dia pun tak puas hati kat belakang. Dia silakan. Mungkin soalan dia pemisah antara ni ikut ni. Okey, asal pada zaman Nabi tidak ada pemisah yang memisahkan antara lelaki dan wanita di sudut binaan. Tak ada. Sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW menyebut syarru sufufir rijal khairu sufufir rijal awaluhu wa syarruha akhiruhu. Awaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik khairu sufufir rijal awaluha. Sebaik-baik saf lelaki ialah pada yang awal, dan seburuk-buruknya wa syarruha akhiruha, yang seburuk-buruknya yang lewat. Wa khairu sufufin nisa'i akhiruha. Sebaik-baik saf wanita yang belakang. Wa syarruha awaluha. Yang paling buruk kali yang depan. Bukan buruk tutup somai semayang, tak. Secara perbandingan. Tuan-tuan ingat, Nabi kata kita ni buruk dah saf belakang dah. Jadi kita balik ya. Dah, bukan maksud dia yang tu. Maksud dia bahawa secara perbandingan the best is the first, and yang belakang tu compare to the first, dia tak baiklah. Okey. Kenapa hal itu? Para ulama bincang, kenapa sah wanita hak awal tu, sah lelaki tak apalah, sah wanita hak awal tu jadi tak bagus balik. Dia kata sebabnya ialah kerana lelaki-lelaki pada zaman Nabi ni, mereka ni miskin. Ramai yang miskin. Bila miskin, bukan semua orang kaya, bukan semua orang ada baju sempurna. Ada di kalangan mereka pakai izar, pakai macam orang pakai ihram tu. Kita tengok pakai ihram tu, mungkin kita ingat musim haji saja. Sahabat sebahagian pakai macam tu, pakai kain macam tu. Ada yang hanya pakai satu kain saja.
Karena tak cukup. Kalau cukup Nabi suruh pakai 2. Kadang-kadang bila mereka sujud, dibimbangi, tersingkap aurat mereka. Apa? Jadi sah wanita hak awal itu nampak, jadi ganggu khusyuk mereka. Ganggu khusyuk mereka. Sebab tu Nabi kata hak belakang lebih baik. Bukan kerana Nabi tak bagi duduk depan. Kalau tak ada orang yang duduk depan, hak belakang pun jadi depan juga. Tapi maksudnya di sudut itu. Yang tu dipanggil dalam ilmu ni sababul wurud dah. Text in context. How to understand the text. Macam mana nak faham teks itu? Teks itu bukan kerana keadaan seperti itu. Tapi sekarang ni, sebab hatta ulama-ulama walaupun daripada aliran yang mungkin sangat terikat dengan keharfiah teks itu, hatta Syekh Muhammad Saleh Ibn Utsaimin, dia kata ini zaman dulu lah. Tapi apabila zaman dah berubah, orang perempuan dah tak nampak dah orang lelaki, dan orang lelaki pun pakai elok lah kita ni, jarang lah yang sujud-sujud nampak benda lain ni. Maka apa yang Nabi sebut tu sudah tidak praktikal. Bukan hadis tu tidak lagi terpakai dalam realiti yang ada, yang baru ni. Tapi kalau hadis tu pergi di Afrika ke, mungkin negeri pun miskin juga, pakai baliklah hadis tu. Pakai baliklah hadis tu. Bukan Nabi cakap tu tak terpakai, maka tak terlaksana. Because we are in the different context. Kita berada di dalam konteks yang berbeza. Faham tuan? So kalau kita berdasarkan hadis itu, kita faham bahawasanya zaman Nabi tak ada apa? Tak ada penghadang lah. Yang tu lah saya nak cerita. Tak ada terai. Jadi sebab tu bila Nabi bercakap, kadang sahabat boleh tanya, boleh apa. Tapi zaman kita ni dia boleh terai. Saya nak kata tak boleh pun bukan kata tak boleh apa. Mungkin kadang-kadang orang perempuan dia segan orang nampak dia. Kadang-kadang mungkin dia nak salin baju. Tapi kalau sekiranya orang perempuan minta supaya hampa buka lah terai tu, kami tak nampak orang duk bercakap tu. Dia duk tunjuk praktikal pun tak nampak. Tak boleh lah masjid kata, weh tak baik hampa tahu nak buka. Tak ada. Tak ada timbul tak baik dan baik ke tak baik. Boleh buka kalau kita nak buka, untuk mereka nampak orang yang bercakap di hadapan. Kemudian kalau mereka minta tutup balik kerana nak lindungi mereka, pergerakan mereka ke siapa. Kerana mungkinlah juga lelaki pada zaman kita ni tak sama macam zaman Nabi. Kan? Lintas pergi ke tepi tu nampak, oi, hak mana satu tadi aku tengok pakai segok sangat ni. Jadi dia main masjid, dia duk fikir hal lain. So oleh kerana itu, maka ada jugalah masalah dia kalau mereka tutup untuk keadaan tertentu, dan hendaklah dan bolehlah dibuka supaya mereka nampak orang berkuliah di depan ni. Macam masjid ni dia tutup ni, kalau orang perempuan nak minta nak buka, bukalah. Janganlah kita terlajak sangat kata, oi tak boleh buka, mana boleh dalam masjid. Dah, yang tak bolehnya orang perempuan tak duduk dengan sahab lelaki. Mazhab Aminah Wadud tu kita tak pakai. Yang tu. Tapi lain daripada itu, masalah wanita nak tengok ustaz di ceramah di depan tu tak nampak, sekali dia tunjuk takbir macam mana tak nampak, boleh dibuka dalam hal ni. Wallahu taala alam. Baik, jazakumullah khairan katsira kita ucapkan kepada sahabat semua, dan kita akan kembali dengan sahabat semua selepas berani, sebab kita nak bagi soalan kepada yang berbahagia Ustaz Said berkaitan dengan ada di sini ada beberapa soalan saya nak gabungkan, iaitulah berkaitan dengan soalan saya, jika kita sepanjang malam bulan Ramadan buat amal ibadah tapi tak ada rasa kehadiran kelainan yang kebanyakan menyatakan tanda-tanda Lailatul Qadar, maksud dia duk tunggu bila Lailatul Qadar ni nak ada feel ke, angin dia main lembut sikit ke Ustaz, ataupun dia main cahaya-cahaya ke lagu mana ke, tanda-tanda nak beritahu kata Lailatul Qadar tu mai kat dia pada malam tu, ataupun dia tahu malam tu malam Al-Qadar. Adakah Al-Qadar itu terjadi keseluruhan satu malam tersebut ataupun dalam satu tempoh yang pendek saja? Yang itu soalan pertama. Yang kedua Ustaz selitkan juga berkaitan dengan waktu terbaik untuk membayar zakat fitrah, dan janin ni nak kena zakat fitrah ke tak? Janin. Ni saya pun soalan dia main payah kau ni. Silap pun dah bagi nombor telefon dia, buat tanya sungguh. Silakan Ustaz. Okey, muslimin muslimat rahmatullah. Pertama sekali pasal Lailatul Qadar. Dia ada hikmah Allah Taala dan Nabi SAW merahsiakan Lailatul Qadar ni. Kalau tidak, orang akan sembah Lailatul Qadar. Orang tak Ramadan tu orang buat tak tahu lah. Okey. Jadi soalan ni tadi dia tak rasa apa.
Kan? Dia tak rasa apa, lepas tu adakah waktu yang pendek tu sepanjang malam. Okey, sepanjang malam lah, bermula daripada maghrib tu sampailah subuh pula. Okey. Tapi saya nak sebut sikit, Lailatul Qadar ni kalau ada yang kata 23, ada yang kata 21, ada yang kata 27, ada yang diatok surah-surah tu semua kan. Diatok surah Lailatul Qadar tu jatuh hari 27. Sebenarnya hadis yang jelas, 10 malam terakhir ni kita berusahalah bersungguh-sungguh. InsyaAllah kita akan dapat. Kalau 20 hari pertama kita, biasalah manusia kan, apa ni melakukan apa ni, cari kerja pun ibadah juga. Seorang anak isteri ni cuba kita imbangkan. 10 malam terakhir ni cuba kita tinggal sat. Ikat sikit kain ketat-ketat tu, ambil duduk di masjid. InsyaAllah dapat. Okey, yang kedua pasal apa? Terbaik zakat fitrah bila waktu janin. Okey, janin ni ada kaedah. Janin ni tak terlibat dengan hukum hakam syarak kecuali dua. Al-irth dengan wasiyah. In yulad ahya'an. Maksud kalau dia dilahirkan hidup. Hak lain dia tak terlibat langsung. So jangan duk tanya arah ni. Tanya Tok Mufti hak ni janin kan wasiat, kalau dilahirkan hidup, wasiat tu dikira, dan pewarisan harta dikira kalau dia dilahirkan dengan hidup. Okey. Ayah dia meninggal dunia. Ada adik-beradik 3 orang. Perempuan semua. Okey. Jadi perempuan semua dapat 2/3. Kemudian mak isteri si mati, duk mengandung ni. Kalau dilahirkan, dia dapat juga harta tu. Macam tu. Bab tu dengan bab wasiat. Yang lain dia tak ada kaitan lah dengan hukum hakam. Okey. Waktu terbaik. Waktu terbaik ini kalau kita ceritakan, Lut Amil, pagi raya tu. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Berjayalah orang yang mengeluarkan zakat. Dia sebut nama Allah, duk takbir bagi-bagi tu, fa shalla, kemudian dia solat. Memang tu. Tapi amil jadi kalut. Tapi kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan boleh main awal, tak bagi amil kalut, itulah waktu yang terbaik. Cuma fuqaha ada bincang. Ada 2 pendapat. Waktu mana yang diwajibkan ni? Sebab pada zaman salaf dia tak takjil. Dia tak bayar. Ada orang bayar 1 Ramadan bayar dah. Salaf dulu dia tak buat lagu tu. Yang ada nas pun, kalau saya tersilap minta Datuk Mufti betul kan. Yang ada nas pun, kanu Ibnu Umar dalam Bukhari, kanu yu'tun zakatul fitr biyaumin au biyaumain. Depa bayar zakat fitrah ni, salaf dulu pada zaman sahabat, sehari sebelum raya ataupun 2 hari sebelum raya. Lagi melewat-lewatkan tu lagi baiklah. Jangan bayar terlalu awal. Yang tu bukan perbuatan salah. Okey, sebab apa? Okey, dia ada sebab. Sebab tujuan dia lil ighna'ul masakin. Untuk mengayakan orang miskin. Kalau kita bagi awal, sekarang kita nak relate dengan realiti kita lah ni. Kalau kita bagi awal, bagi 3 hari puasa dah bagi. Duit tu dia habis tahun tu ya, pergi puasa Ramadan. Tak ada nak masa fitr. Zakat fitr apa? Tapi realiti kita berbeza. Kita bayar dekat siapa? Kita bayar akan maib. Maib akan bagi duit robok kepada asnaf ni. Maib bagi duit dia dulu. Hak yang tuan-tuan bayar tu dia bagi tahun depan. Jadi tuan-tuan nak bayar awal pun tak ada masalah. Tak berbeza dengan salah. Sebab tu dalam fiqh ni, ad-dalil laysal muntaha ilm. Dalil tu bukanlah penghujung ilmu. Tu yang duk kelai pasal jarak solat lah apa semua tu. Gitu lah. Dalil tu bukanlah muntaha, bukanlah penghujung ilmu. Yang penghujung ilmu tu apa? Mafhum. Macam mana kita faham dalil? Jadi law ni boleh tak nak bayar awal? Bagi saya boleh. Tapi kalau siapa rasa, aku ni rasa macam nak ikut zaman dulu lah. Sebab hadis pun kata macam tu, dalam Quran pun kata macam tu, so aku nak bayar hujung-hujung. Bayar hujung-hujung tak apa. Tapi jangan sampai terlepas. Man adaha qabla as-salah fahuwa zakatul maqbulah wa man adaha ba'da as-salah fahiya sadaqatu minas sadaqat. Nabi kata siapa yang bayar tu bayar awal, dia bayar sebelum solat, dia akan dapat sebagai zakat yang diterima. Siapa yang bayar lepas habis solat tu, dia macam sedekah biasa. Jadi kalau boleh tu kita ejah tengoklah macam mana pun.
InsyaAllah. Kan? Jazakumullah khairan katsira, kita ucapkan kepada yang berbahagia Ustaz di atas penerangan seperti tadi, dan kita akan ke soalan yang terakhir. Saya nak gabung 3 Datuk. Tapi Datuk jawab ringkas-ringkas lah insya-Allah. Sebab kalau orang kata saya tak bagi semua ni, kok frah pula depa ni. Kan pasal masing-masing tanya saya pun dah respon. Ustaz Khidir kata bagi lagi. Ada satu macam mana Datuk? Jadi 4 dah Datuk. Okey, satu yang tu vaksin halal haram. Sekejap Datuk akan jawab dengan ringkas dan padat insya-Allah. Jamid mani' Datuk insya-Allah Datuk. Dalam saf yang pertama, belakang imam, siapakah yang sepatutnya berada dalam saf tersebut dan siapakah yang boleh akan mengambil alih tempat imam sekiranya imam terbatal? Satu. Nombor 2, jenis law ni Datuk, WhatsApp. Salam subuh, salam Jumaat, salam yang nu, salam yang ni. Jadi nak tanya pasal salam tu, boleh ke nak bagi salam-salam ada sekian-sekian tu, ataupun nak bagi Assalamualaikum saja. Yang ketiga, iaitulah berkaitan dengan orang salat tarawih 8 rakaat saja, kemudian dia tak witir dengan tu imam sebab dia nak balik sambung lagi, bagi cukup 20. Mereka ni tak sama dengan imam sampai habis. Jadi nak minta pandangan Datuk pasal tu. Silakan Datuk. Saf yang pertama, siapa yang layak? Orang yang duduk di belakang imam ialah orang yang boleh menggantikan imam. Itu dulu. Jadi kalau kita mai awal ni, imam kedua duduk belakang imam lah. Siapa yang boleh ganti, dia duduk belakang imam. Itu secara umum. Kalau tak, siapa yang ada, dia duduklah. Kemudian kalau ada orang, walaupun kitab-kitab fiqh menyebut susunan saf ni, Ar-rijal, summa sibyan, lelaki, kemudian budak-budak, summa nisa, kemudian wanita. Tetapi itu kalau pada aturan. Bukanlah lelaki duduk ni, sah budak-budak belah sana, ada masjid. Dulu boleh ada, kita tak buat dah. Itu satu diskriminasi luar biasa kanak-kanak. Lepas tu kita habang, budak-budak lah tak suka masjid dah. Nak suka apa orang tua-tua duduk kempang? Masjid budak-budak mai dia marah. Kalau budak-budak tu mari dan dia memang budak yang boleh semayang, bukan budak yang duk merangkak, tak tahu apa, tak mayang, ambil wuduk pun tak, duk lompat sana lompat sini, bukan. Budak yang mai semayang. Dan dia berada pada tempat dia, tidak boleh seseorang suruh dia mai-mai lewat kita, ni duduk belakang, hang budak lagi. Dah kita mari lewat, kita jadi gangster kampung dusun pasal apa? Dalam hadis Nabi kata, la yuqimur ar-rajula min majlisihi summa yajlis fi. Jangan satu orang bangkitkan satu orang daripada tempat duduk dia, kemudian dia pergi duduk tempat tu. Nabi larang. Sebab tu Tuk Ibn Taymiyah Al-Majd, Ibn Taymiyah, dia marah betul masalah ni. Orang yang suruh orang lain bangkit, dia yang pergi duduk tempat tu. Ni sama juga, Tok Bilal ke apa, dia main lambat. Ni hampir aku Tok Bilal. Kalau budak tu dia duduk soft, dia duduk soft tu. Tak kira dia kecil pun. Jangan halau dia. Kalau dia datang dengan bapak dia, dia duduk di sebelah bapak dia, lebih baik. Kadang-kadang kita buat soft budak-budak di belakang dia, sama-sama dia, kau ni cuit, kau ni, kau ni cuit, kau ni. Lepas tu hinggap, kita pun buat tunjuk gangster kita, padahal kita pun masa kecil-kecil tak main masjid pun. Oi, budak-budak dia ingat ni keluar. Oh, orang tua-tua yang gangster ramai. Tapi tak ada di negeri ni. Kita halau orang keluar. Budak-budak pun, waktu kita budak-budak lah bukan suka main masjid. Tak sukalah ada orang tua-tua macam tu, perangai. Saya sebut ni supaya mereka tak tahu rakam tu boleh ke tak. Sebab punca budak-budak tak main masjid. Sekarang kita diperleh, kita kata kalau mari satu family, dia boleh duduk rapat. Pasal no point duduk rumah rapat, main masjid beri jarak. Yang orang kita tak kenal, kita jarak lah. Duduk lah kereta rapat je, dia duduk. Kalau tak musim ni pun, dia duduk pergi ayah dia. Kita bawa anak ke masjid, dia belajar solat dengan kita. Lepas tu kita suruh dia duduk belakang. Dulu ada satu masjid, dia tulis, di sini saf kanak-kanak. Ada masjid di negeri entah berantah dekat dengan Afrika, dia tulis di negeri lain lah, kanak-kanak tidak boleh masuk dewan utama.
What kind of discrimination? Ini bukan ajaran agama. Ini ajaran orang tua yang dia rasa dia kelab dia. Tak ada lah, saya beletak di sini pun tuan-tuan tak payah terasa tak ada siapa di sini. Kan? Tapi itu tak betul. Tapi kalau kita main awal, kita dah duduk soft dah ada, semua orang dah, kita panggil lah kawan hak baca. Terutama sembahyang tarawih apa saat kita ingat kawan hak naik tegak tu duduklah belakang tu. Tapi kalau dia tu tak main hak naik tegak tu dia main lambat. Kerana kita tak, masjid ni bukan boleh duduk, orang panggil apa? Duduk sewa, duduk pawah atau pawah. So, bubuh tampak siap-siap, dia main lambat tapi sejadah dia tak siap. Oi, bila kau sewa? Main lambatlah. Nabi larang, kan? Nabi kata satu orang yang mendahulu orang mukmin tidak mengambil apa yang didahului oleh orang mukmin yang lain. Wallahu a'lam. Dua dah soalan. Satu lagi mungkin yang terakhir berkaitan dengan sembahyang tarawih 8 balik itu di rumah. Dia sembahyang tarawih 8, witir di rumah dia boleh melakukan hal itu. Tetapi Nabi kata man shalla ma'al imami hatta yansarif. Siapa yang sembahyang bersama dengan imam. Yakni sehingga bersama imam sehingga imam beredar dia dapatlah pahala qiyamul lail. Pahala qiyam mendirikan solat malam. Kalau dia sembahyang bersama dengan imam, sebelum imam habis dia sembahyang di rumah pun tak ada masalah. Tapi kemungkinan dia tak dapat hadis tu. Melainkan sebahagian mereka mengisytihadkan, dia kata yang hatta yang sarif itu imam dah yang sarif, iaitu imam dah selesai main tarawih. Hak imam semayang hak berikutnya tu bukan tarawih dah, yang tu witir, semayang yang baru, lalu dia balik. Itu takwilan lah, boleh jadi betul, boleh jadi ni. Tapi kalau dia semayang bersama dengan imam, sehingga imam yang sarif ni maksud imam selesai. Kita di Perlis ni, sebut sikit lah, ada negeri dia semayang 10, kemudian dia semayang 20 dengan 10 dengan 3 witir. Ada sebut lah, tuan-tuan tahu lah negeri yang semayang 10 di Malaysia. Kita tak pernah kata di Perlis tak boleh semayang 20, kita tak pernah kata. Ni bagi clear. Cuma kita buat imam semayang 8 kerana itu kita rasa kita tak mau dia kalut. Dan kalau satu orang balik nak sambung lagi, tidak ada masalah. Dia begini, kita soal tarawih ni dah duk urah, duk sebut dah sebelum ni. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi semayang, dia kata semayang tarawih berjemaah ni bukan Nabi pernah buat, sahabat je yang buat. Tu menunjukkan apa yang Nabi tak buat pun kita boleh buat. Itu pun tak tahulah dia macam mana dia fikir. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, diriwayat juga Imam Muslim, ada dalam Muwatta' Malik. Nabi SAW dia semayang pada malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Falamma kanatil lailatul rabi'atu ajazal masjidu an ahlihi. Ajazal masjidu an ahlihi. Apabila sampai malam yang keempat dah tak muat dah masjid. Nabi tak keluar sehingga subuh. Bila Nabi tak keluar sehingga subuh, Nabi kata, ayuhan nas, lam yakhfa minni makanukum. Aku bukan tak tahu kamu semalam duduk berhimpun ni. Walakinni khasyitu an tufrada alaikum. Tetapi aku bimbang diwajibkan ke atas kamu. Fata'jizu anha, nanti kamu tak mampu. Maksud kalau Nabi, Allah tak mungkin fardukan benda yang manusia tak mampu, tapi kita itulah yang tak pergi buat. Kalau Allah kata bulan Ramadan buat, Nabi ni dia ada kesian.
Kata Aisyah yang riwayatkan hadis itu, Nabi dikata dia, la yazalul amru ala dhalika hatta tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benda tu sentiasa macam itulah sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Bila Nabi wafat, pada zaman Abu Bakar dia macam tak sempat atur orang sembahyang, orang ni sembahyang. Pada zaman Umar memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk jadi imam. Pasal apa Abu Bakar tak buat? Abu Bakar sibuk, ada perang zaman orang murtad. Abu Bakar 2 tahun dan 2 kali Ramadan. Jadi pada zaman Umar kumpulkan di atas satu imam. Ini bukan bid'ah. Sebab siapa yang mula buat ni? Siapa mula? Nabi ya. Habis tu kenapa Umar buat, Nabi tak buat? Apa yang Nabi bimbang, wahyu turun memfardukan tak berlaku. Sebab wahyu sudah tidak ada. Ini disebut oleh Imam Syatibi dalam Al-I'tisam dalam membahaskan masalah ni. Kata dia bukan masalah bid'ah. Masalah dia memang illah tidak ada pada zaman berikutnya. Di dalam Muwatta' Malik, As-Sa'ib bin Yazid meriwayatkan hal ini. Dia menyatakan Nabi SAW suruh Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari jadi imam 11 rakaat. Di dalam riwayat Al-Baihaqi melalui jalan Yazid bin Khasifah daripada As-Sa'ib bin Yazid, dia menyatakan Nabi Umar menyuruh semayang 20 rakaat. Jadi ada berapa? Satu kata 11, satu kata 20. Oleh kerana para riwayat yang kata sebelah tu lebih kuat, sebelah tu dengan 3 witir lah, lebih kuat, sebahagian para ulama menganggap riwayat yang ada padanya Yazid bin Khasifah ini tak kuat. Alasan mereka pertama, perbandingan dengan riwayat yang lebih kuat. Yang kedua ialah kerana ada riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaah. Kata Aisyah, Nabi tak pernah tambah, tak pernah semayang lebih di dalam bulan Ramadan ataupun selain Ramadan lebih pada 11 rakaat. Ini kata Aisyah. Jadi mereka buat perbandingan ini, mereka ini menganggap mazhabnya semayang tu 11 campur dengan witir lah. Sebahagian sebut 13 seperti riwayat Aisyah dengan Ummu Salamah. Di kalangan kebanyakan para ulama tidak mengambil hal ini, pendekatan seperti. Mereka tidak menganggap riwayat itu sebagai riwayat yang dianggap syadz. Mereka menyatakan bahawasanya 20 tu pakai. Kemungkinan ada malam yang Umar buat 20, kemungkinan ada malam yang Umar buat 11. Dan kalau kita tengok praktikal dunia orang Islam pun begitulah. Di dalam ulama, di kalangan ulama kata 20, ada yang sampai 36 rakaat seperti dalam mazhab Malik. Dengan itu maka tidak ada isu dalam masalah. Nabi kata salatul lail masna masna. Semayang malam dua-dua. Maka siapa nak semayang 20 pun boleh, lebih pun boleh. Yang tak eloknya tak semayang langsung, duk bincang 8 ke 10. Itu pening. Di masjid kita dah standardize semayang 8 kemudian 3 witir. Siapa lepas pada tu nak semayang boleh. Kalau ada orang nak semayang lebih pada tu pun tidak ada masalah. Tidak pernah kata perleh ni kita kata 20 tak boleh, kita tak kata. Tapi kita rasa bila buat 8 tu imam baca elok, dia tak kalut kan. Ada masjid yang dulu dia kata kalau tak buat, orang buat 20, kalau buat 8 orang tak mahu sembahyang. Bila kita try tang 8 saja, tang 20 tinggal 4 orang kan. Jadi
kita samalah juga. Jadi kita tak apalah, siapa nak buat dia boleh tambah. Salatul lail masna. Semayang malam dua-dua. Kan? Fa in khashiya ahadukum as-subh falyutir. Apabila kamu bimbang subuh, maka kamu witir, kata Nabi. Jadi tidak ada masalah dalam hal ini. Jadi siapa yang semayang, salat. Yang penting semayang malam. Bangun sahur. Wabil asharihum yastaghfirun, pada waktu sahur mereka beristighfar. Semayang, bangkit sahur, semayang, salat. Doa, salat. Tumpu pada. Tak payah duk bahas. Setengah orang, mana ada Nabi mayang lebih daripada 11. Tak apalah, Aisyah meriwayatkan apa yang Aisyah tengok. Tapi Aisyah kata, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kamu tanya tentang eloknya sembahyang Nabi itu dan panjangnya sembahyang Nabi. Kita sembahyang mungkin ni, tapi Nabi sembahyang panjang dan elok. Kita mungkin dah sembahyang kita tak panjang, tak elok. Mungkin kita pakai hadis sembahyang malam dua-dua. Allah Ta'ala. Jazakumullah khairan katsira, kita ucapkan kepada yang berbahagia Datuk di atas penerangan jawapan daripada soalan-soalan yang telah pun diajukan oleh tuan-tuan dan puan sebentar tadi. Maka dengan ini saya menganggapkan bahawasanya berakhirlah kita punya sesi forum kita, sesi soal jawab, sesi pusingan yang ketiga. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang mengajukan soalan, sama ada menghantar secara WhatsApp ataupun kemudian bertanya secara terus, dan juga yang mengirimkan soalan di atas lembaran kertas, insya-Allah. Baik, jadi mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di lain waktu dan juga ketika. Mudah-mudahan kita direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melakukan perkara-perkara dan amal-amal ibadah yang baik, insya-Allah. Jadi tanpa buang masa, saya dengan ini mengembalikan balik majlis kita pada malam ini kepada yang berbahagia Ustaz Muhammad Khidir selaku tuan pengurusi dan juga pengacara majlis kita pada malam ini untuk meneruskan sesi solat kita. Dan saya tangguhlah majlis kita pada malam ini dengan tasbih kifarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan balik majlis kepada yang berbahagia Ustaz Khidir.